Ada? Izzah Najihah? Ada Ustazah. Okey, untuk petang ni Ustazah akan kongsikan dan akan terangkan berkaitan format bahasa Arab mengikut format SPM yang terkini. Jadi awak adalah batch kedua. Batch pertama adalah tingkatan 5 tahun ni, awak adalah batch kedua. Isu berkaitan siapa ambil, siapa tak ambil, Ustazah harap jangan mindsetkan aku tak nak ambil. Ustazah tak suka macam tu. Tanggungjawab sebagai seorang pelajar adalah menuntut ilmu. Bahasa Arab adalah subjek yang wajib sebelum ni di MRSM Ulul Albab. Jadi dia akan jadi isu besar. Sekarang ni politik dia macam-macam, pening. Kita dah tak ada PM, itu dulu kata okey sekejap kata uh, orang atasan yang dulu kata 9 subjek macam ni. Tiba-tiba nanti PM nanti naik orang lain, awak pening, jadi awak tak payah fikir pasal isu tu. Memang Ustazah daripada awal Ustazah tak suka untuk sebut siapa ambil, siapa tak ambil, boleh ambil, tak ambil, tak ada. Sekarang ni tanggungjawab sebagai seorang pelajar adalah belajar. Dan macam mana yang Ustazah terangkan sebelum ni, subjek bahasa Arab kalau awak ambil add on, added value untuk kita. Bila kita nak masuk universiti, bahasa Arab tu sebenarnya bukanlah sampai nak suruh ambil sampai jadi A pun, A++ pun tak sebenarnya. Kalau awak at least credit C pun added value untuk kita nak masuk ke course yang kita nak. Jadi macam mana Ustazah pernah bagi contoh sebelum ni, bila best student dia nak mohon scholarship di peringkat JPA, Malaysia nak hantar student yang pergi interview ni, seorang student A+ straight A, dia tak ada ambil bahasa Arab tinggi. Seorang lagi student A+, straight A juga, tapi tak ada bahasa Arab tinggi. So kerajaan Malaysia pilih yang ada bahasa Arab. Walaupun kos dia tu tak berkaitan pun dengan bahasa Arab, engineering, doktor, tapi itu adalah added value untuk kita boleh nak bercakap di peringkat antarabangsa, di peringkat international. At least bila dah berjumpa, contohlah ada projek ke apa bersama orang luar negara, kita faham. Walaupun lah lambat nak balas ke apa, at least kita dah ada basic, kita faham. Jadikan itu sebagai satu nilai tambah dalam diri kita untuk cari ilmu. So sekarang ni belajarlah, tak rugi pun sebenarnya. Tambah pula awak berada di MRSM Albab setiap hari bersama dengan Al-Quran, sangatlah elok kalau kita faham bahasa Arab tu. Betulkan niat balik, sebab awak punya batch ni sampai SPM RSM, SPM MRSM, bahasa Arab semua wajib ambil. Jadi tiba-tiba SPM kalau tak ada yang tiba-tiba cemerlang SPM RSM, tiba-tiba tak ambil SPM, kan rugi tu. Jadi jangan persoalkan, jangan sibuk-sibuk nak fikir aku tak nak ambil ke apa, tolak tepi dulu. Yang penting belajar dulu. Sebab semua awak ni sebenarnya boleh. Bukan tak boleh. Cuma M banyak sangat. Bila satu perkara je dalam diri kita, kalau kita rajin, semua benda jadi boleh. Tapi bila satu sikap je dalam diri kita, kita tak nak buang jauh-jauh, kita besar-besarkan, sikap malas dalam diri kita, kita rugi. Sia-sia. Belajar apa pun. Tak kira lah bahasa Arab ke, fizik ke, kimia, tapi kalau malas sangat, tak ada siapa boleh tolong. Memang sentiasa lah tak lulus, kita tak ada usaha. Jadi soalnya di sini, belajar pandai ke tak pandai ke, soalnya rajin. Bila rajin je satu perkara, insya-Allah semua boleh. Okey, untuk hari ni Ustazah akan terangkan berkaitan format bahasa Arab KSSM. Untuk pengetahuan awak, bermula tahun ini, peperiksaan bertulis untuk subjek bahasa Arab hanya tinggal satu kertas. Untuk batch yang sebelum ni, KBSM, tingkatan 5 yang tahun lepas, batch yang terakhir, diorang belajar bahasa Arab mengikut silibus KBSM. Peperiksaan sebenar bertulis ada 2 kertas. Tapi bermula pada tahun ini, tingkatan 5 KSSM dan awak adalah batch kedua, kertas bertulis untuk bahasa Arab tinggal satu. Tapi dikekalkan dua kertas. Cumanya caranya berbeza. Kertas satu hanya
bertulis. Bahasa Arab tetap ada 2 kertas. KSSM pun ada 2 kertas, tapi bahasa Arab kertas 1 fully bertulis. Semuanya secara bertulis. Soalan jawapan kena menulis. Bahasa Arab kertas 2 syafawi. Bahasa Arab kertas 2 secara oral ataupun lisan. Ada yang awak kena perlu bercakap, di situ pun ada markah. Jadi yang mana lebih senang sebenarnya? Bahasa Arab dulu 2 kertas. Bila KSSM diubah, sebenarnya beruntung sebab yang Ustazah nampak lebih mudah. Kalau dulu belajarnya banyak, silibusnya banyak dan agak berat. Bila KSSM ni dia ada kesinambungan daripada awak belajar daripada sekolah rendah, KSSR, buku teks bahasa Arab yang siapa yang pernah belajar di sekolah kebangsaan dulu, semua ada kesinambungan daripada darjah 1 naik sampai darjah 5, kerajaan dah susun modul tu, semuanya ada kaitan. Cuma kita je lah. Kita ambil berat ke tak ambil berat? Kita ingat ke kita tak ingat? Sama juga bila naik ke sekolah menengah, ditukar silibus kepada KSSM, Bahasa Arab tingkatan 1 hingga tingkatan 3, ada kesinambungan naik ke tingkatan 4 dan tingkatan 5. Siapa yang tak ingat tu maksudnya dia memang belajar tu dalam kelas dia tidur, tak fokus. Cikgu suruh buat latihan dia tak buat, homework tak hantar, homework tak siap. Itulah kesan dia. Sebab itulah Ustazah sangat tekankan keberkatan ilmu. Tugasan kena buat, adab dengan guru kena jaga, walaupun hari ni kita belajar apa yang cikgu tak sampai kita tak faham, bila apa form baru akan faham. Sebab semua isi pelajarannya itu berkait. Okey. Itu yang pertama. Bahasa Arab bermula dengan batch awak, kertas bertulis tu hanya tinggal 1 kertas. Dia istilah dia tetap sama 2 kertas, tapi kertas 1 fully bertulis, kertas 2 secara lisan. Okey, secara lisan tu nak awak bercakap lah, nak kena pandai bercakap. Sebab bahasa Arab KSSM dia fokus pada 4 kemahiran. Maharatul qiraah, kemahiran membaca. Maharatul istima', kemahiran mendengar. Maharatul kalam, kemahiran bercakap. Dan maharatul kitabah, kemahiran menulis. Sepenuhnya kemahiran menulis tu dalam peperiksaan kertas 1. Dan kemahiran mendengar dan kemahiran mendengar dan bercakap berada di kertas 2, kemahiran membaca dan menulis berada di kertas 1. Okey, yang tu faham slide Ustazah ni. Okay, tolong catat apa yang Ustazah nak share petang ni, penting juga sebagai gambaran sebab soalan untuk soalan ujian setara kita buat fully format bahasa Arab KSSM, cuma dikurangkan jumlah soalan. Itu sahaja. Format kita guna format penuh. Okay, keluar tak apa yang Ustazah share ni? Keluar ke? Keluar. Okay. Dalam satu kertas satu bahasa Arab kita ada 3 bahagian. Ada 3 bahagian. Jelas tak? Nampak? Yes. Jelas. Okey. Kismu alif, kismu ba dan kismu jim. Ada 3 bahagian untuk soalan kertas bahasa Arab untuk kertas 1. Kismu alif ada 30 markah, kismu ba 35 markah, kismu jim 35 markah. Okey, awak jangan ingat sama macam lawa form Lawa form ada pilihan, aneka pilihan jawapan. Ada macam soalan objektif tu, kita boleh pilih-pilih jawapan. Naik SPM, naik form 4 dengan form 5 tak ada dah macam tu. Sama je lah. Yang lain pun saya rasa sama je. Bila naik level upper form, awak punya level ni kena kuasai ilmu.
Bukan sama macam nahu form, mungkin peringkat umur tu hanya dinilai kita punya sejauh mana kefahaman kita boleh lagi nak pilih-pilih jawapan. Bila naik umur 16 tahun, 17 tahun, dah sesuai dah dengan aras pemikiran awak sepatutnya dah boleh kuasai ilmu, sebab itulah ditukar. Cara soalan tu tak ada dah soalan objektif. Okay, yang pertama nak uji tu berkaitan dengan sistem bahasa. Sistem bahasa ni berkaitan dengan nahu dengan sorof. Grammar lah. Nahu sorof tu kebiasaannya kena ingat domer. Ingat domer, huwa, huma, hum tu berkaitan dengan fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Kemudian wazan-wazan, apa lagi yang awak ingat pasal harfu jar, isim fa'il, isim maf'ul, masdar, dan semua yang berkaitan nahu dan sorof akan diuji dalam qismu alif. Qismu alif ada 30 markah dan dia terdiri daripada 3 soalan. Setiap satu soalan tu 3 soalan ni maksudnya alif, ba, jim. Dalam qismu alif dipecah pula ada 3 bahagian, qismu alif, qismu ba dan qismu jim. Okay, dalam qismu ba kefahaman teks. Yang ni qismu alif tadi tu berkaitan dengan nahwu dan sorof. Qismu ba kefahaman teks berkaitan dengan soalan kefahaman. Yang ni qismu ba dia berkaitan dengan soalan kefahaman. Okey, contoh dalam tingkatan 4 ni. Kita dah belajar 4 tajuk contohnya. Tajuk 1 hingga tajuk 4, awak perhatikan an-nusus ataupun karangan pendek, cerita pendek, teks apa yang ada dalam tajuk 1 hingga tajuk 4. Kalau ada berita, surat tidak rasmi, al-hiwar, kemungkinan akan keluar juga bentuknya dalam soalan kefahaman. Dia ada kaitan dengan tajuk an-nusus. Awak kena faham isi kandungannya, kemudian perkataan-perkataan yang berkaitan dalam tajuk tu. Okey. Dalam soalan qismu ba ada 7 soalan. Dipecahkan pula kepada 7 soalan kecil. Ada alif, ba, jim, dal, ha, waw, zain. Dalam soalan ni, yang pertama, kena kuasai adawatul istifham. Adawatul istifham itu adalah kata tanya. Kena kuasai betul-betul. Sebab soalan kefahaman teks kalau tak dapat jawab dengan baik sangat rugi. Jawapan dah terang-terang ada dalam teks. Kita hanya mencari. Kita kena hanya cari, tahu apa maksud, kehendak ataupun arahan soalan, kemudian cari jawapan dalam teks. Dan macam mana yang Ustazah pernah cerita sebelum ini, dia punya jawapan akan berperingkat. Contohnya, kalau nombor 1, soalan nombor 1, dia punya kedudukan jawapan mesti kebiasaan akan berada di perenggan yang pertama. Dia akan berturutan. Dia tak akan melawan arus, dia tak akan naik soalan nombor 1 ada jawapannya di perenggan yang terakhir. Dia tak akan berlaku macam tu. Dia akan berperingkat, berturutan macam tu. Dan kena tahu kata tanya, kena ingat kata tanya. Apa yang saya terangkan ni tolong catat sebab dia berkaitan dengan soalan ujian setara. Jadi format penuh sama dengan yang apa Ustazah terangkan ni, cuma bezanya ujian setara ni akan dikurangkan, dikompreskan jumlah soalan. Itu sahaja. Format penuh kita akan ikut format penuh yang ni. Okey, seterusnya dalam soalan kefahaman teks apa biasa yang ada? Perkataan seerti, al-muradif. Perkataan berlawan, al-mudad. Kena tahu. Yang tadi ada adawatul istifham, kena kuasai kata tanya, perkataan seerti, kemudian perkataan berlawan. Selain daripada tu, al-afkar ar-ra'isah, isi penting. Kena tahu macam mana nak cari isi penting. Macam mana yang Ustazah ajar sebelum ni, kena tengok ada berapa poin. Contohnya kalau ada 3 perenggan, maksudnya ada 3 isi penting yang kita boleh keluarkan. Faham? Okey, yang seterusnya afkar ra'isiyah. Lepas afkar ra'isiyah dalam qismu ba ni dia ada soalan i'rab. Dia akan minta daripada teks tu, contohnya ada 3 perenggan. Dia akan minta gariskan digariskan perkataan tu, contoh perkataan tu ada berkaitan dengan semua yang awak dah belajar. Biasanya i'rab ni
isim berkaitan dengan nahwu dengan sorof lah. Isim fa'il, isim maf'ul, masdar, isim majrur, fi'il madhi, fi'il mudhari' yang majzum, fi'il mudhari' marfu' bid-dhammah. Kalau ada perkataan la, lan, lam, dia jadi hujungnya tu mati, hujungnya tu baris atas. Jadi fi'il mudhari' tu majzum bil apa, ataupun fi'il mudhari' mansub bil fathah dan sebagainya. Itu i'rab. I'rab akan ada di bahagian qismu ba. Kemudian dah i'rab, dia nak suruh minta asyakli bitam. Syak, bila ada perkataan alif, lam, shin, kaf, lam, syaklun. Maksudnya dia minta baris ataupun dhabti, tandakan dha, ba, ta. Dia minta untuk bariskan. Maksudnya kena letak baris penuh lah. Contohnya macam mufidun. Dia dalam teks tu perkataan yang diminta untuk letak baris, dia takkan letak baris. Dikosongkan. Jadi yang itu pun sebenarnya rugi kalau ditinggalkan. Jadi letaklah baris. Bahasa Arab ni kalau awak tak ingat hukum dia, hukum atau alamah dia, kebiasaan bila awak dah biasa baca teks bahasa Arab, awak boleh agak kedudukan baris untuk perkataan tu. Awak tak percaya, awak biasakanlah. Tak payah pergi jauh. Baca je buku teks sebenarnya. Baca je petikan-petikan pendek, dia punya arahan soalan dalam buku teks, insya-Allah dah boleh biasa dengan baris dalam bahasa Arab ni. Okey. I'rab dah sebut, letakkan baris tadi dah sebut, afkar raisah pun dah sebut. Itu adalah qismu ba. Dan yang ketiga untuk qismu jim. Ni qismu jim ini adalah karangan. Okey. Sama juga macam lawa form, karangan ni nasihat ustazah, awak hafallah ayat. Kalau awak tak mampu nak bina ayat yang hebat-hebat, awak hafal ayat. Kalau hafal ayat, tolong cari perkataan yang mudah. Supaya apa? Awak boleh kembangkan isinya tu dengan mudah. Karangan kalau tak mampu untuk tak mampu untuk bina ayat sendiri, hafal. Kalau mampu bina ayat sendiri, tolong hafal perkataan-perkataan tertentu sahaja. Dan kelebihan untuk batch awak ni, karangan dia ada 2 soalan. 2 soalan ni, yang pertama, soalan macam masa lawa form ada gambar rajah. Sama ada dibagi perkataan berantai. Perkataan macam mind map, perkataan yang ada peta minda, contohnya tajuk perpustakaan sekolah, Maktabul Madrasah. Okey, dalam Maktabul Madrasah tu ada ada rufuful kutub, rak buku contohnya, ada kaunter contohnya. Dalam SPM pun ada juga bentuk soalan tu, dibagi sama ada dalam bentuk satu bagi gambar tunggal, dia minta awak buat 5 ayat yang berkaitan dengan gambar. Ataupun kalau bukan gambar, dia bagi carta perkataan, satu tajuk, dia bagi perkataan dalam tu ada 5 perkataan ataupun 5 rangkai kata, 5 tarkib, dia minta awak buat ayat, 5 ayat. Itu 10 markah. Dan bakinya 25 markah, 2 soalan ni ada soalan ba, itu baru soalan karangan. Tak samalah, janganlah letak mindset tu sama macam lawa form. Bila upper form dia minta 120 perkataan. Bila 120 perkataan sama ada 3 fakrah, 3 perenggan ataupun 4 fakrah, 4 perenggan. Jadi 120 patah perkataan kalau dibahagi kepada 3 perenggan, 1 perenggan ada 40 perkataan. Maksudnya 40 perkataan darablah dengan 3, jadi dapatlah 120 perkataan. Okey. Qismu jim ni sebenarnya boleh bagi markah bonus pada pelajar. Sebab dengan tulisan awak yang sedikit tu boleh membantu. Kalaulah kata tak ada idea sangat pun, tolonglah buat
jawapan. Okey. Cuma perbezaannya secara online tu insya-Allah akan dipermudahkan. Bentuknya macam mana masih tak pasti. Sama ada sedikit beberapa soalan yang ada pilihan jawapan dan yang lain awak kena tulis. Kemungkinan besar macam tu. Okey. Cuma nak pesan awal-awal, tolonglah biasakan menulis tulisan Jawi dengan tulisan bahasa Arab. Sebab kalau awak jarang menulis, macam mana nak ada markah tulisan? Sebab titik pun dikira dalam bahasa Arab ni. Jadi kalau tertinggal titik, kena tolak markah. Sebab samalah, ialah bahasa Al-Quran, tak ada titik kan lain dah maksudnya. Jadi dia memberi kesan yang besar. Sebab itulah titik tu penting. Tulisan kena jelas. Okey. Yang tu faham bahasa Arab ada 3 bahagian. Tadi Ustazah dah terangkan secara kasar, ini kismu alif 30 markah, ada 3 bahagian, alif, ba, jim. Bertukar tak slide dekat awak? Kismu alif sekarang. Tukar. Okey. Seterusnya nombor 1. Arahan untuk soalan bagi alif. Dalam tadi kismu alif tu ada 3 bahagian kan. Okey, yang alif ni dia punya arahan soalan dia nak tukarkan hawil al-ibarat al-atiyah ila jama'ati dhukur ma'a taghyir ma yulzam. Ini adalah contoh soalan. Tapi kebiasaannya kena ingat arahan soalan. Kalau awak tak ingat maksud bagi arahan soalan, awak tak boleh nak jawab. Sebab bila bahasa Arab KSSM naik SPM ni, dia tak ada pilihan jawapan. Jadi nak tak nak tu, at least awak ingatlah dia punya arahan soalan. Macam ni. Kebiasaan yang nombor 1 memang bentuknya macam tu. Dia tak akan berubah berada di bar ke apa, tak. Alif, dia nak tukarkan. Dia nak awak kuasai awak punya nahwu saraf tu. Yang pertama bentuknya hawil al-ibarat, tukar perkataan kepada jama'ati dhukur. Jama'ati dhukur ni maksudnya apa? Jama' lelaki. Okey, ini hanya satu bentuk. Ada bentuk yang lain, peperiksaan yang lepas awak dah jawab apa? At-tullab kalau tak silap Ustazah. At-tullab. Kalau siapa ada simpan, saya rasa semua masih simpan lagi sebab Ustazah masih simpan lagi bentuk jawapan. Boleh juga kalau nak ulang kaji, tengok bentuk soalan SEM lepas. Masa kita kelas bersemuka, ada formatnya betul. Okey, nombor 1 tu kita kena tukar. Kalau masalah form kan kena tukar isi tempat kosong apa semua. Ini tak. Dia bagi perkataan, contohnya, alaika an tattasifu bil akhlaqil karimah. Alaika tu untuk seorang lelaki. Bila dia nak suruh tukar kepada jama'ati dhukur, jama' lelaki jadi apa? Alaikum. Macam tu lah. Tengok pada perkataan tu. Tengok pada arah soalan dia nak apa. Nombor 2, tengok pada yang ni, arahan soalan kena tahu, kenal pasti arahan soalan. Yang nombor 2, fa'il dan jenisnya. Jenis dengan fa'il ni. Jama'ati zukur ni mana dia punya fa'ilnya, ataupun tentukan terus dalam perkataan tu satu daripada satu lelaki nak tukar kepada 3 lelaki. Yang pertama arahan soalan kena jelas. Yang nombor 2 tahu fa'il dan jenisnya. Yang ketiga dhamair. Dhamair yang digunakan ni apa dalam ayat ni, kemudian kena tukar semua jadi hum ataupun jama'ati zukur, hum lah. Tak ada dah yang lain kan. Hum dan antum, saya ragu. Yang keempat, isim yang berkaitan. Yang kelima, lihat tasrif fi'il. Okey, saya kena laju lama sangat dah ni, 3.30 dah. Okey, seterusnya. Kena ingatlah tasrif fi'il ni. Tasrif fi'il yang sentiasa kena ulang-ulang daripada lawa form memang dah hafal dah. Yang ni fa'ala untuk fi'il madhi, yaf'alu untuk fi'il mudhari', if'al untuk fi'il amar, kemudian sambungan dhamair ni ha, huma, hum, hiya, huma, hunna tu hujung-hujung dia. Kalau untuk seorang lelaki tambahannya hu, huma, hum, ha, huma, ka, huma tu sampailah habis. Yang ni tolong ingat semula. Okay. Seterusnya, slide yang seterusnya. Okey.
Tadi arahan soalan, okey, contoh jawapan. Hawil al-ibaras al-atiyah ila jama'ati dhukur. Okey, untuk arahan nombor 1 ni, keluar tak slide? Ada al-ijabah ni. Keluar. Ada? Okey, keluar. Alaika an tattasifu. Dalam arahan soalan sudah terangkan tadi, dia nak jama'ati dhukur. Jama'ati dhukur maksudnya jamak bagi lelaki. Perkataan yang pertama kena tukar adalah alaikum. Ni alaika untuk satu lelaki, alaikum untuk ramai lelaki. An tattasifu. Bila masuk perkataan an, kena buang. Ni sepatutnya tattasifu ni dia adalah perkataan fi'il mudhari'. At-tattasifu ni yang asal bila ramai tattasifuna. Sepatutnya ada nun, tapi bila masuk perkataan an, adik-beradik an, lan, la, lam, lamma tu, jadi dia kena tukar huruf, buang nun dan kena letak alif belakang ni. An tattasifu. Okey. Yang kedua, la taj'ala. La taj'ala. La taj'ala untuk dua orang. Sini. Ummikuma. La taj'ala ummikuma bakiyah hazina. Janganlah awak berdua jadikan ibu kamu berdua sedih, menangis dan sedih. Bakiyah dahlah nangis, hazinah sedih pula. Jangan jadikan macam tu. Jadi kena tukar kepada lelaki. Fi'ilnya taj'alani, kalau yang dua orang taj'alani kan. Tapi bila masuk la, lamul amr kena buang untuk antuma tu yang start daripada anta tu, yang belakangnya ada waw nun, kena buang waw nun dia dan kena kekalkan alif. Jadi untuk ramai lelaki asalnya taj'aluna, tapi nun dah dibuang, kena letak alif, la taj'alu. Huma untuk dua orang, nak ramai jadi ummikum. Yang nombor 3 pula, al-waladu ni. Al-waladu untuk satu lelaki. Nak jawapan, nak jama'ati zukur. Jadi tukar kepada al-aulad. Al-aulad sebab al-waladu ni dia ada perkataan jamak taksir. Bila ada perkataan jamak taksir, dahulukan untuk jawapan jamak taksir sebab itu lebih tepat. Kalau dijawab dengan jamak muzakkar salim, tak semua perkataan tersebut diterima. Jadi jawapan al-waladu untuk jamak az-zukur adalah al-aulad. Syarika fil musabaqah. Syaraka adalah fi'il madhi. Fi'il madhi nak tukar kepada ramai jadi syariku. Kena ingat kalau masih teragak-agak waktu peperiksaan, buatlah tempat contengan kita. Okey, waktu periksa nanti apa yang awak perlu, sediakan alat tulis, kertas kajang, kertas kajang dan kertas contengan awak. Kalau boleh kertas kajang yang untuk dijawab dalam peperiksaan tu, awak nanti sebab tak semua soalan adalah soalan objektif. Jadi yang soalan yang bertulis tu Ustazah minta tolonglah tulis dengan jelas sebab bila dah online ni gambar faham-faham lah. Kadang-kadang titik awak pun awak tulis acuh tak acuh, tekan tak berapa tekan, tak nampak tulisan tu. Jadi tolong tulis dengan jelas yang pertama, ambil gambar dengan jelas. Jangan ambil gambar kabur. Kena pandai ambil gambar secara jelas. Kalau boleh, kalaulah ambil gambar tu penuh kena pandai-pandai lah ambil gambar tu biar gambar yang jawapan tu jelas. Itu je Ustazah nak. Kalau gambar dekat jawapan awak tu tak jelas, nak menanda pun susah. Tambah pula online, Ustazah kena tengok skrin, dalam skrin seorang. Kalau 2 kelas, 50 orang lah Ustazah kena menanda laptop, kena tanda satu-satu. Jadi tolong tulis dengan jelas, ambil gambar pun dengan jelas. Kalau ada siapa-siapa kat rumah ada laptop ke apa, dia boleh nak type, tak apalah. Itu lebih jelas. Tapi kalau guna tangan ni, tolong menulis tu biar jelas. Okey. Seterusnya Ustazah skip lah terus yang ni faham untuk soalan bentuk yang pertama. Okey, kita pergi kepada bentuk yang kedua. Slide ke-8. Okey, slide ke-8.
Okey. Ataupun yang tadi yang tadi bentuknya ialah dia bagi dalam arahan soalan dia terus tulis jama'ati zukur ataupun bukan jama'ati zukur pun dia bagi contoh jawapan. Contohnya dia suruh at-talibun, at-tullab. Tu maksudnya kena tahulah perkataan tu adalah perkataan jamak muzakkar salim ke, jamak untuk jamak muannas salim ke, macam tu. Yang ni satu lagi bentuk sama ada arahan soalan yang pertama sahih al-akhta. Sahih al-akhta ni maksudnya dalam ayat ni contohnya yaltamizu al-fatayat bisitrin awratiha. Tentukan dalam ayat ni apa yang salah. Sebab itulah kena kuasai betul-betul. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar dan dhamair yang bersambung dengan fi'il-fi'il tersebut. Okey? Dua bentuk dah tahu. Okey, seterusnya ini adalah bahagian ba. Yang ni bahagian bukan bahagian ba, bahagian alif. Pecahan soalan kedua dalam bahagian alif. Yang tadi tu baru 10 markah. Ini 10 markah untuk yang kedua pula. Kawin ma ya'ti fi jumlah mufidah. Kalau arahan soalan dia adalah kawin ma ya'ti fi jumlah mufidah. Kenal pasti arahan soalan. Arahan soalan dia dikata dia suruh bina ayat yang lengkap. Yang lengkap maknanya contoh yang pertama dia nak ayat tu jumlah ismiyah khabaruha mufrad. Dia nak jumlah ismiyah yang khabar dia tu adalah khabar mufrad. Apa pula cerita khabar? Kena ingatlah ni. Dalam ayat bahasa Arab ada cerita pesan mubtada, khabar. Jadi yang ni dia nak khabar tu khabar mufrad. Jumlah ismiyah dah tahu dah jumlah ismiyah, beza jumlah ismiyah dengan fi'liyah kena tahu. Lepas tu khabaruha mufrad maksudnya yang cerita pasal mubtada dengan khabar tu. Dia nak khabar dia tu adalah mufrad. Mufrad tu maksudnya tunggal lah, dia tak nak mufrad yang ada jamak, ada waw nun, tak nak macam tu. Okey. Arahan soalan yang kita tengok je arahan soalan kena tahu dia nak apa. Nombor 2 jumlah sama ada ismiyah atau fi'liyah. Okey, yang kedua jumlah fiha, isim kana. Jumlah yang ada isim kana. Yang ni rasanya kita tak belajar lagi. Nanti bab 2 insya-Allah minggu depan Ustaz akan sentuh. Nombor 3 jumlah fiha fi'il mudhari' mabni. Ayat yang ada fi'il mudhari' yang mabni. Nombor 3. Nombor 4 jumlah fiha isim majrur. Ayat yang ada isim majrur. Isim majrur ni apa? Isim majrur ni isim yang membariskan bawah. Jadi apa-apa sahajalah isim majrur, yang paling senang satu je. Paling mudah nak ingat adalah huruf apa? Huruf jar. Isim majrur adalah huruf jar. Maksudnya ayat, apa-apa ayat yang ada huruf jar. Yang kelima, jumlah fiha fi'il mudhari' majzum bihadfin nun. Ayat jumlah ni, kalau cerita jumlah ni maksudnya ayat lah. Ayat yang ada fi'il mudhari' majzum bihadfin nun. Maksudnya apa? Ayat yang ada fi'il mudhari' majzum tu, kena ingat majzum tu baris apa? Majzum tu baris siapa ingat? Majzum baris sukun ataupun mati. Fi'il mudhari' yang hujungnya tu baris mati dan dia kena hazaf nun dia. Tadi ada sebutkan hazaf nun bila ada masuk lam, lama, kena perhatikan fi'il mudhari' yang hujungnya mati tu dan dia kena buang nun tu. Yang ni kena kuasai lah. Kena nota-nota, tengok balik dalam GC, tengok semula yang mana nahwu sorof yang dah belajar sebelum ni daripada tajuk 1 hingga tajuk 4. Buat nota kecil, kita senarai pendekkan balik. Mana yang kita dah faham, mana yang tak faham lagi. Okey? Yang tak faham lagi tu buat ulang kaji. Okey, seterusnya. Okey, berkaitan dengan jumlah. Ini berkaitan dengan soalan yang ba tadi. Pecahan kedua dalam soalan alif. Okey, bila dalam soalan yang kedua ini dia nak suruh buat ayat. Maksudnya ayat itu terpecah kepada dua. Sama ada pilihan awak nak buat jumlah fi'liyah, yang kedua ataupun nak buat jumlah ismiyah. Lainlah kalau dia mention dalam arahan soalan jumlah ismiyah.
Kalau dia kata dah jumlah ismiyah, kena buat jumlah ismiyah lah. Tapi kalau tak sebut jumlah macam nombor 2, 3, 4 dengan 5 kan. Jumlah, dia tak sebut. Ada pilihan untuk kita sama ada nak buat dalam bentuk jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Okey. Sekejap Aisyah Nurhan, kenapa masuk lambat? Okey, bila kata boleh ada dua pilihan sama ada jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, kena ingat balik jumlah fi'liyah tu apa? Jumlah fi'liyah yang pertama, perkataan pertama mesti fi'il. Bila jumlah fi'liyah ni dia tak pening dah nak guna, nak tambah alif nun ke waw nun ke ya nun sebab fi'il yang mula-mula tu adalah mufrad. Dia kena sama ada mufrad muannas ataupun mufrad muzakkar. Jumlah fi'liyah yang pertama, ayat pertama kena fi'il. Yang kedua fa'il dan yang ketiga maf'ulun bih. Dan belakang tu kalau ada tambahan apa-apa, kita boleh nak buat ayat tambahan apa-apa. Yang penting jumlah fi'liyah ini, kandungan dalam jumlah tu, dalam ayat tu kena ada fi'il. Yang kedua fa'il. Yang ketiga maf'ulun bih. Barulah lengkap jumlah fi'liyah tu. Barulah dikira ayat yang lengkap mengikut konteks jumlah fi'liyah. Okay, yang kedua jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah mesti ada mubtada', mesti ada khabar. Jumlah ismiyah ni memanglah berkaitan dengan mubtada' khabar. Mubtada'nya adalah isim. Ini adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah, mubtada' dan khabar dan mubtada'nya adalah isim. Itu adalah jumlah ismiyah. Dan khabarnya ceritanya tu fi'il lah, fi'il dan pelaku dia. Awak nak cerita apa. Okey. Seterusnya kita ke bentuk kedua untuk soalan yang kedua. Tadi contoh soalan. Ini adalah contoh jawapan. Okey, contoh. Jumlah arahan soalan adalah tukar tak slide. Ada jawapan yang ni. Kawin ma ya'ti fi jumlah mufidah ada al-ijabah. Slide awak bertukar tak? Nampak tak? Tukar. Okey. Untuk bentuk yang kedua dalam soalan yang pertama. Jumlah ismiyah khabaruha mufrad. Tadi kan contoh soalan dia. Okey, contoh jawapan al-muhandisu mahirun. Dia nak jumlah ismiyah dan khabarnya mufrad. Tengok perkataan, perlu ke buat sampai 4-5 perkataan? Tak kan? Tengok. Perkataan simple je. Ada 2 perkataan je. Tapi dah lengkap satu ayat. Ini adalah jumlah ismiyah, khabarnya adalah khabar mufrad. Yang mana satu mubtada'? Mubtada'nya adalah muhandis. Muhandis ni adalah mubtada' dan dia adalah isim. Jadi ini adalah jumlah ismiyah. Al-muhandisu mahirun. Jurutera itu mahir. Seorang jurutera itu adalah seorang yang mahir. Okay. Al-muhandisu mahirun pun boleh. Al-muhandisu al-mahirun dia tak jadi ayat. Itu jadi rangkai kata, dia jadi tarkib nakti. Nampak tak beza? Nampak tak beza? Kena ingat balik tu formula-formula yang sebelum ni dah belajar. Kalau al-muhandisu al-mahiru dia tak jadi ayat. Dia adalah at-tarkibun na'ti. Rangkai kata yang ada sifat dalam tu. Bila al-muhandisu mahirun dia adalah isim. Lengkap. Ayat ni adalah lengkap. Seorang jurutera itu mahir. Beza kalau bila rangkai kata ayat tu dia tergantung. Dia kena ada cerita lagi lepas tu. Tapi bila tak ada alif lam ni dia adalah ayat. Sebab bila ada alif lam dia khusus. Seolah-olah cerita itu seorang jurutera itu yang mahir. Yang mahir tu apa? Dia perlu mahir dalam bidang apa? Macam tu ceritanya. Kalau tak ada alif lam dia umum je. Jurutera tu mahir. Macam tu. Seorang jurutera itu mahir. Macam tu je. Okey. Yang kedua contoh jawapan. Jumlah fiha isim kana. Kita terangkan secara kasar saja dulu sebab tak belajar lagi. Kana Muhammadun taliban najihan. Isim bila masuk perkataan kana dengan inna ni dia adalah perkataan tambahan. Dia adik-beradik kana inna ni perkataan tambahan. Rasanya lawan form pernah belajar tak silap saya. Ataupun ni ulangan ke tak betul ke? Pernah ke lawan form pernah dengar tak sebelum ni perkataan kana dengan inna? Ada? Siapa-siapa pernah ingat? Kalau tak ingat tu memang tak belajar.
Ada ke yang pernah terdengar perkataan kana dengan inna? Tak ada? Macam tak ada. Tak ada masa tak belajar. Sama ada dulu Ustazah mengajar waktu KPSM. Kana Muhammadun taliban. Okey. Kalau tak ada kana contohnya, Muhammad talibun najihun. Muhammadun talibun najihun. Itu adalah ayat. Bila masuk kana, isim yang ni. Bila masuk kana, dia berkaitan dengan mubtada dengan khabar. Tapi bila masuk perkataan kana, Muhammadun tu dia jadi isim kana. Macam tu. Muhammadun talibun najihun. Bila masuk kana, Muhammadun tu dal dia kena marfu'. Isim kana dia kena marfu'. Khabar kana kena mansub. Itu nanti. Kana Muhammadun taliban. Isim kana sini kena marfu'. Taliban kena mansub. Okey, minggu depan insya-Allah kita belajar. Jumlah nombor 3, jumlah fiha fi'il mudhari' mabni. Ayat yang ada fi'il mudhari' mabni. Bila dalam ni dia tak sebut sama ada nak jumlah ismiyah ke jumlah fi'liyah. Tapi contoh jawapan ismiyah, al-ummahat, ibu-ibu yarda'na auladahunna. Fi'il mudhari' mabni adalah fi'il yang asal. Dia tak ada perkataan lain yang menyebabkan fi'il mudhari' tu berubah baris. Fi'il mudhari' yang asal start daripada huwa sampai nahnu. Yang dia tak ada tambahan la, lamma, lamul amr, inna ke kana tak ada tambahan yang menyebabkan fi'il mudhari' tu dia boleh berubah baris. Itu maksud fi'il mudhari' mabni. Fi'il mudhari' mabni tu kena ingat fi'il mudhari' yang tasrif fi'il mudhari' yang asal. Yang daripada huwa sampai nahnu, dia tak ada masuknya perkataan lain yang menyebabkan fi'il mudhari' tu berubah baris. Ya? Itu maksud fi'il mudhari' mabni. Makna kata awak boleh guna apa? At-talibun yadhhabu ilal madrasah. Contohnya macam tu. Ambil fi'il mudhari' yang atas dhamir huwa contohnya. Faham yang tu? Kena catat apa Ustazah terangkan ni. Okey, nombor 4. Jumlah fiha isim majrur. Yang ni senang. Macam Ustazah kata isim majrur tu huruf jar. Huruf jar tu apa-apa saja perkataan yang awak boleh buat yang ada kaitan dengan huruf jar. Contoh, soma. Dia tak sebut pun jumlah fi'liyah ataupun jumlah ismiyah. Dan ni contoh adalah jumlah fi'liyah. Soma al-muslimun fi syahri Ramadan. Fi ni fi huruf jar. Syahri ni barulah nama dia isim majrur. Itulah maksud isim majrur. Okey, yang kelima, jumlah fiha fi'il mudhari' majzum bihadfin nun. Okey. Fi'il mudhari' majzum ni tadi dah terangkan, majzum tu maksudnya mati. Bila majzum mati, dia kena masuk benda lain. Fi'il mudhari' asalnya baris depan, tapi bila ada perkataan lam yang majzum, dia kena mati. Dan matinya hazfin nun ni special hanya untuk antum, antuma, antunna, hum, huma, hunna. Yang fi'il mudhari' yang belakangnya ada huruf waw, nun. Contoh perkataan adalah at-tullab lam yudhi'u al-waqt. Asalnya fi'il mudhari' dia yudhi'una, tapi masuknya perkataan lam untuk at-tullab ramai, yudhi'una tu nun kena buang dan kena letak huruf alif. Okey. Slide ni insya-Allah Ustazah akan tinggalkan dalam grup WhatsApp. Awak boleh buat rujukan, boleh buat ulang kaji. Sebab ini Ustazah terangkan sebab kalau takut awak baca sendiri nanti tak faham. Ustazah perlu terangkan juga. Okey, yang ini bentuk soalan yang seterusnya. Okey, bentuk yang ketiga, komponen yang ketiga dalam kismu alif tadi. Kismu alif ada alif, ba, jim. Yang alif tadi tukar satu lelaki nak ke tiga lelaki, tukar dia punya dhamir semua tu. Yang kedua tadi dia nak buat ayat. Yang ketiga bentuknya ialah wazan. Yang nombor 3 ni kebiasaan memang berkaitan dengan wazan. Arahan soalan dia adalah hati misalan likulli wazni minal auzan al-atiyah thumma da'ahu fi jumlah mufidah min indika. Okay. Macam mana yang Ustazah pernah terangkan sebelum ni, dia akan bagi contoh wazan. Dan wazan tu perlu dibuat ayat. Hati misal. Dia kata tengok contoh. Likulli waznin. Setiap wazan.
minal auzan, daripada wazan-wazan al-atiyah yang berikut. Summa dha'hu, kemudian letakkannya, nya tu wazan tadi, fi jumlah mufidah, dalam ayat. Okey, yang pertama kenal pasti arahan soalan. Kena tahu soalan JIM ni kebiasaan berkaitan dengan wazan. Yang kedua, buat table. Nasihat untuk soalan ini muhim jiddan. Sangat penting. Muhim jiddan untuk buat table. Tujuannya apa? Tidak terkeliru. Okey. Macam Ustazah kata sebelum ni, ramai pelajar keliru untuk soalan ni, dia tak pandai nak buat macam mana. Sedangkan arahan soalan bukan suruh buat ayat perkataan yang diberi. Sedangkan dia suruh buat ayat berkaitan wazan yang diberi. Berbeza wazan yang diberi dengan ayat perkataan yang diberi. Jadi wazan yang diberi adalah af'ala, bukan suruh buat perkataan lalui af'ala. Kena cari perkataan yang lain berkaitan dengan wazan af'ala. Faham Pada ingat ni, untuk soalan macam ni kena buat table, kena buat jadual. Okey. Seterusnya contoh. Okey. Af'ala. Wazan af'ala, kita bagi contoh perkataan akrama. Akrama. Okey. Akrama, contoh ayatnya akramal waladu ummuhu. Seorang anak lelaki ni sangat memuliakan ibunya. Okey. Nombor 2, fa'ala. Maksudnya fa'ala bukan suruh buat ayat melalui fa'ala. Buat kotak, al-misal dia syajja'a. Syajja'a at-talibu al-la'ibu. Telah menyokong seorang pelajar akan dia sokong pemain-pemain. Okey, faham yang ni? Sudah tak nak terangkan, nak skip ni, jam dah menunjukkan pukul 4, kita baru kismu alif. Okey, faham Seterusnya, kismu ba. Kismu ba ada 35 darjah. 35 darajah maksudnya 35 markah. Ada 7 bentuk soalan dalam kismu ba. Okey. Kismu ba yang pertama berkaitan dengan soalan kefahaman, ada teks soalan. Dia bagi teks soalan, tolong baca betul-betul, tolong perhatikan betul-betul. Kebiasaan dalam teks ini, dia nak point, dia nak suruh gariskan, i'rabkan, cari perkataan seerti, cari perkataan berlawan. Jadi, kena fahamkan, walaupun tak berapa faham, tapi cuba untuk fahamkan apa kandungan isi teks. Okey, yang ni adalah contoh teks. Contoh teks dalam tajuk yang ketiga. Awak belajar. Tengok kaifa haluka wa darasatuka. Yang ni berkaitan dengan tajuk 3 hari tu kan. Okey, boleh baca contoh teks ni. Okey. Ini adalah contoh teks dia, contoh soalan kefahaman. Soalan yang pertama. Macam biasa arahan soalan, ajib anil as'ilah al-atiyah. Dalam soalan ni dia minta awak jawab soalan kefahaman. Yang ni yang susah kata, kena ingat kata tanya ni. Yang soalan pertama ada perkataan kata tanya limaza. Yang kedua ma. Yang ketiga ma. Yang keempat kam. Yang kelima uzkur. Yang keenam maza. Jadi kata tanya kena ingat. Kecuali kalau dikata uzkur, senaraikanlah, cari poin-poin apa yang ada dalam tu. Dan tolong dalam arahan soalan macam ni, jawapan yang pertama kena ada muqaddimah jawapan. Muqaddimah jawapan kena ambil semula perkataan yang ada dalam arahan soalan. Contohnya, limadza taktubu al-katibah ar-risalah. Okey, jawapannya kena bermula daripada taktubu al-katibah ar-risalah. Itu adalah muqaddimah soalan. Macam biasa, kaedahnya masa lawa form, itu pun dikira markah. Tak ada muqaddimah jawapan salah. Okey? Bukan salah, tak kurang markah lah, tak tepat. Contohnya kalau full mark, markah penuh 2 markah, awak hanya dapat 1 markah setengah. 1,5 je markah tu. Jadi sangat rugilah. Kalau 6 jawapan awak buat macam tu, awak darablah dengan 0.5 markah, berapa markah yang awak dah rugi. Rugi sangat kalau tak buat muqaddimah jawapan. Okey. Seterusnya, tips atau teknik soalan kefahaman ni mungkin dah tahu dah, Ustazah baca secara kasar saja. Baca dan cuba fahami teks petikan. Yang kedua, baca soalan dengan teliti, kenal pasti kata kunci dalam soalan. Yang ketiga, cari kata kunci tersebut dalam teks. Sama ada perkataan yang sama atau diubah kepada
fi'il, masdar ataupun isim mushtaq. Okay, salin muqaddimah soalan ni wajib. Salin muqaddimah soalan ni wajib sebelum menyalin jawapan. Kemudian garis atau tanda jawapan serta letakkan nombor soalan setelah diyakini jawapannya. Yang terakhir, kuasai maksud ismu istifham. Misal kata ada watul istifham tadi yang digunakan dalam soalan. Kuasai maksud kata tanya. Okey, ismul istifham ni. Okey, kita ulang kaji sikit. Ma tu maksudnya apa? Man tu siapa? Mata bila? Aina di mana? Yang seterusnya, lima. Lima ada dua. Satu ada mim alif, satu ada mim saja. Lima maksudnya kenapa? Kaifa bagaimana? Kam berapa? Amma ini singkatan untuk an campur dengan ma. Maksudnya tentang apa? Seterusnya alama, singkatan untuk ala campur dengan ma, atas apa? Ilama, ni singkatan untuk ilama, kepada apa? Bimaza ataupun bima, dengan apa? Hal adakah? Nanti tolong tengok semula slide yang Ustazah akan tinggalkan dalam grup nanti. Okay. Ustazah rasa tak perlu nak terangkan secara detail sangat. InsyaAllah boleh faham macam mana nak jawab. Sebabnya masa lawa form pun pernah jawab kan. Okey, hanya terangkan sahaja semula. Okey, soalan seterusnya berkaitan dengan perkataan serti. Perkataan serti tu hanya tulis je lah perkataan serti yang awak tahu. Ini contohnya najah, fauzun, al-ahdaf, al-aghrad. Kemudian perkataan berlawanan. Perkataan berlawan. Kena ingatlah maksud perkataan serti dan berlawan dalam setiap tajuk yang kita belajar. Dia tak lari daripada buku teks, semuanya ada dalam buku teks sahaja. Okey, yang ni bila arahan soalan dia kata istakhrij ma ya'ti minan nas. Istakhrij ma ya'ti minan nas. Nombor satu, dia kata ismul fa'il ala wazan muf'ilina. Yang ni untuk form 5 ni. Ni yang form 4 tak belajar lagi. Yang kedua, isim inna. Yang ketiga, fi'il mudhari' mansub. Maksudnya apa? Dia kata keluarkan perkataan tu ada dalam teks dan dia termasuk dalam kategori isim fa'il ala wazan muf'ilina. Perkataan tu termasuk dalam kategori isim inna dan perkataan tu ada dalam teks masuk dalam kategori fi'il mudhari' mansub. Contohnya macam ni. Dia nak perkataan tu, bukan ayat dia nak perkataan tu. Istakhrij ma ya'ti minan nas, maksudnya tentukan perkataan mana yang masuk dalam kategori isim fa'il ala wazan muf'ilin, isim inna ataupun fi'il mudhari' mansub. Dan boleh jadi kalau tingkatan 4 ni apa yang awak dah belajar? Baru ni kita belajar isim fa'il kan? Atas wazan, contohnya isim fa'il ala wazan fa'ilun. Carilah dalam teks tu apa perkataan yang berkaitan dengan wazan fa'ilun. Ataupun yang kita dah belajar fi'il mudhari' mansub. Kan? Mansub yang fi'il mudhari' marfu' bid-dhammah. Apa fi'il mudhari' yang marfu' bid-dhammah yang kita dah belajar? Okey, kena cari yang ada dalam teks. Okey. Seterusnya, ni arahan untuk i'rab. A'ribu al-kalimat allati tahtaha khat i'raban tamman. Dia gariskan perkataan yang ada dalam teks. Kemudian ni contoh perkataan dalam teks, laqad hasaltu 'ala al-fursah adh-dhahabiyyah bil musyarakah ma'al mutawwi'in. Dia nak minta i'rabkan perkataan al-fursah. Al-mutatawwa'un. Qama al-mutatawwa'un. Bila kata i'rab ni, tolong perhatikan. Perkataan tu dalam ayat tu, dia berada selepas contoh. Kalau berada selepas huruf jar, automatik mudah awak nak i'rab, dia adalah isim majrur. Sama ada perkataan tu fi'il madhi, mudhari', perkataan yang mubtada' ke, khabar ke, ataupun fi'il kalau dia tu adalah fi'il ke, fa'il atau maf'ulun bih. Tentukan untuk i'rab tu. Okey. Untuk i'rab pula, dia ada macam-macam jenis. Yang ni i'rab samalah, i'rab kena ada 3 benda. Yang pertama, mawqi'ul i'rab, yang kedua halatul i'rab dan yang ketiga alamah. Contohnya kalau ayat tu mubtada.
kedudukan ni sama ada kalau i'rab ni i'rab isim i'rab yang berkaitan dengan al-asma, dia melibatkan sama ada mubtada, khabar, fa'il, naib fa'il, khabar inna wa akhawatuha, isim kana wa akhawatuha. Dan hukumnya satu je. Semua ni dalam kotak ni mubtada, khabar, fa'il, naib fa'il ni hukumnya adalah marfu'. Marfu' ni kita nak tahu hukum. Marfu' bid-dhammah. Marfu' bid-dhammah ni dengan sebab apa? Sebab dia tu mufrad. Mubtada tu mufrad. Yang ni yang tak payah tulis. Jawapan yang nak perlu ditulis adalah marfu' bid-dhammah ke apa. Ini dalam jadual ni diberikan contoh dan penerangan i'rab yang melalui isim. Okey, banyak tak sempat nak ustazah nak pergi satu-satu, jam dah menunjukkan pukul 4.10. Okey. Ini adalah i'rab fa'il. Saya akan pergi i'rab fa'il yang tadi dah bagi contoh. Kalau fa'il i'rab fa'il, kedudukan kalimah, kalau perkataan tu fa'il madhi, hukum kalimahnya adalah mabni. Bila mabni, tanda hukumnya adalah alal fath. Ini contoh kataba itu adalah contoh bagi fi'il madhi mabni al fath. Ini fi'il amar mabni al sukun. Ini yang awak dah belajar. Yang tu yang tak belajar. Ni contohnya fi'il mudhari' marfu' bid dhammah. Fi'il mudhari' mansub bil fathah. Ini yang simple-simple yang awak dah belajar lah. Contoh perkataan yang Ustaz kata fi'il mudhari' marfu' bil dhammah yang asal. Yaktubu, taktubu, aktubu, naktubu yang hujungnya semua baris waw dan tiada apa-apa tambahan. Kalau fi'il mudhari' marfu' bi thubutin nun, yaktubani, taktubani, yaktubuna. Ini adalah contohnya. Awak boleh baca, tengok dalam jadual tu. Okay, seterusnya untuk soalan jenis i'rab. Okey, i'rab, contoh jawapan i'rab tadilah isim majrur bil kasrah. Isim majrur ni adalah halah dia. Majrur ni adalah hukumnya bil kasrah ni adalah tanda dia. Nak macam tu je. Al-mutatawwa'un tadi fa'il marfu' bil waw. Kenapa bil waw? Ini belajar dah hari tu masa kelas bersemuka, sebab dia adalah jamak muzakkar salim. Sebab tu kita sebut fa'il marfu' bil waw. Okey, yang seterusnya untuk adbit, dia perkataan ada perkataan dhabata, tanda. Perkataan ni dia suruh gariskan, letak baris atas, bawah, titik, mati, tanda tanwin ke depan ke, letakkan baris bagi perkataan-perkataan tersebut. Yang ni ada 4, yaghrisu, an-nabilah, ifrad, masyru'. Mana jawapan dia? Jadi ini adalah jawapan dia, tolong letakkan garis, letak baris di setiap perkataan tu. Masa exam nanti tak perlulah tulis dia punya teks tu panjang-panjang. Nak keluarkan perkataan tersebut, kemudian letakkan baris saja. Yaghrisu, letaklah baris atas ni. An-nabilah, afradi, masyru'i. Okey? Itu saja. Yang ni al-afkar ar-ra'isah. Al-afkar ra'isah maksudnya keluarkan isi penting. Dah pernah belajar sebelum ni, saya tak perlu terangkan lagi. Okey, seterusnya insya. Okey. Qismu jim. Qismu jim adalah soalan karangan dan soalan bersutur, bergambar. 35 markah, hanya ada 2 bentuk. Yang pertama, bentuk pertama, contoh arahan soalan ni kata uktub an hadzal rasam ma la yuqal adad kalimatuhu an 40 kalimah fi faqrah wahidah. Kadang-kadang dia akan suruh buat fakrah pendek macam ni. Contoh arahan soalan yang ini, dia bagi perkataan al-ihtifal bi'idil muallimin, sambutan hari guru. Dia bagi at-tarikh, tarikh, al-makan, tempat, al-musyarikun, peserta, al-ansyitah, aktiviti, al-hadaf, tujuan, al-waktu, masa. Okey. Yang arahan soalan ni dia nak 40 perkataan dalam satu perenggan. Boleh jadi dia nak macam ni ataupun lagi satu bentuk dia nak suruh buat ayat, beberapa ayat. Contohnya kalau yang ni 40 perkataan 10 markah.
Besarlah markahnya. Jadi buatlah apa-apa saja kataan yang berkaitan tarikh, masa, peserta, aktiviti, tujuan dan masa ni cukup 40. Macam mana cara untuk kita buat cukupkan jumlah perkataan daripada 40 perkataan tu? Awak bahagikan setiap poin. Poin yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 poin. Jadi buat anggaran 40 bahagi 6 poin. Buat satu poin tu 40 bahagi 6 berapa dan buat anggaran satu ayat tu mengikut poin tu berapa. Itu cara yang mudah. Jadi awak tak terlalu lambat sangat nak bina, nak berjaya buat ayat tu. Okay, selain daripada buat ayat, ada carta macam ni, boleh jadi akan keluar satu gambar tunggal. Dia minta buat faqrah wahidah, satu perenggan 40 ayat ataupun dia minta buat 5 ayat. Macam tu. 40 perkataan silap. 40 sama ada buat satu perenggan 40 perkataan ataupun dia nak buat 5 ayat. Ada dua bentuk lah, sama ada carta macam ni ataupun gambar tunggal. Dan yang terakhir adalah insya. Insya ni tidak boleh tidak kita kena hafal perkataan yang berkaitan dengan tajuk. Lepas tu buatlah apa-apa saja yang berkaitan. Contoh arahan, uktub fi wahid faqad min al-mawdu'at al-atiyah bihaythu la yuqal adad kalimatuhu an 120. Untuk dulu banyak lagi tahu, dulu 150 patah perkataan. Bermula KSSM dikurangkan menjadi 120 perkataan. Jadi anggarkan sama ada 3 perenggan atau 4 perenggan. Ar-riyadah contohnya, ar-riyadah wa fawaiduha. Awak boleh buat macam-macam. Yang pertama jangan lupa tulis tajuk. Yang kedua bahagikan kepada berapa perenggan. Awak target contohnya 3 perenggan atau 4 perenggan. Ceritalah ar-riyadah wa fawaiduha. Senang sangat pasal sukan. Ceritalah pasal sukan. Saya suka main bola sepak. Sukan yang paling saya minati adalah bola sepak. Saya main di padang sekolah. Setiap hari saya akan bermain pada pukul berapa. Saya main bersama. Contoh macam tu. At-taqrir an az-ziyarah ila daril aitam. Nombor 2 ni surat. Surat berkaitan untuk lawatan ke rumah anak yatim. Mungkin surat pun senang juga sebab dia berformat. Bila berformat, dikira markah tu berkaitan dengan ada nama kan, nama kita, alamat, ada tanda tangan. Jadi panggilan-panggilan macam Al-Aziz, As-Sahabah, As-Sadiqah. Jadi itu akan menambahkan bilangan perkataan kita. Pun senang juga. Tapi poinnya kena tahu perkataan yang awak akan kembangkan. Nombor 3, internet muhasinah wa musawi'ah. Internet ni kebaikan ke, ada kebaikannya dan keburukannya. Cerita pasal internet, kena tahu perkataan-perkataan dengan internet. WhatsApp, email, Facebook, Telegram, macam-macam. Boleh cerita pasal download, gambar. Jadi internet ni penting ke tak penting. Jadi semua tu ada berkaitan dalam buku teks. Yang keempat, ar-rihlah al-alamiyah ila ilmiyah ila jami'atul islamiyah al-alamiyah. Ar-rihlah pun senang sebenarnya. Tapi kena tahulah macam mana nak kembangkan. Bila lawatan, buat di mana, pukul berapa, pergi mana, apa aktiviti. Bila pecahkan kepada 4 perenggan, buatlah satu poin untuk setiap kata tanya. Contohnya masa, tarikh, buat apa. Itu saja dari Ustazah untuk hari ini. Okey. Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Ke dah tidur? Tertidur dah semua? Hello? Ada. Okay. Ada. Ustazah sharekan bentuk bentuk soalan yang terkini daripada Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu berkaitan dengan bahasa Arab. Mana ya? Soalan Negeri Terengganu. Soalan Negeri Terengganu. Okey. Cuba tengok bentuk soalan. Okey, keluar tak? Keluar. Okey.
Tengok dia tulis bahasa Arab kertas satu. Maksudnya awak ada dua kertas tapi kertas satu ni bertulis, kertas dua tu adalah lisan. Tempoh yang sebenar adalah 2 jam setengah. Tapi untuk online ni ujian setara kita sejam je lah. Okay. Ni adalah contoh kismu alif. Kismu alif sini, dia contoh soalan dia kata jama'atul inas. Sini ada 5 soalan. Kalau untuk soalan ni, kena tulis semula lah jawapan dia. Ni soalan, lepas tu jawapan dia tu kena tulis semula semua perkataan dan tukarkan perkataan yang perlu ditukar tu. Okay. Ni contoh jumlah fiha, yang ni untuk ba, jumlah fiha mubtada, jumlah fiha na'at, na'at ni awak tak belajar na'at man'ut lagi, jumlah fiha khabar mufrad, jumlah fiha isim inna musanna, jumlah fiha khabar kana. Yang ni pun 10 markah. Okay, yang seterusnya macam ni. Bila keluar soalan macam ni yang berkaitan dengan wazan, buat jadual. Buat jadual, ini wazan yang diberi, lepas tu tepi dia tu tulis misal, contoh perkataan dia apa, lepas tu seterusnya ayat. Buat kotak yang ni untuk soalan wazan. Seterusnya soalan kefahaman, macam biasa soalan kefahaman kena baca teks, jawab soalan, ni soalan kefahaman dia. Kena ada mukadimah soalan, kena cari jawapan dalam teks, macam biasalah. Yang ni soalan perkataan seerti, kemudian perkataan berlawan. Yang ni kena keluarkan perkataan tu yang ada dalam teks berkaitan tarkib nakti, isim fa'il, fi'il mudhari'. Okay. Okay, InsyaAllah Ustazah akan sharekan lah dalam ni. Tengok contoh ni, dia kata muhasin al-hasub, kebaikan, kelebihan apa tu, komputer, al-hasub, al-ma'lumat al-ammah, maklumat umum. Okey. Ada soalan? Okay, kalau tak ada, saya rasa untuk petang ni setakat ni saja. Tolong buat ulang kaji, tengok secara kasar, boleh dah tengok-tengok masa ni apa soalan, bentuk soalan, format, nak cuba jawab, dah boleh dah. Dah mula untuk ulang kaji. Ada apa-apa soalan tak? Ada? Ustazah, al-mawqi'u tu apa Ustazah? Kedudukan. Maksudnya dia punya perkataan tu dalam kategori apa? Sama ada fi'il mudhari' ke, fi'il amar ke, fi'il madhi ke, itu masuk al-mawqi'. Al-mawqi' tu kedudukan perkataan tu dalam kategori apa? Faham? Kalau huruf jar lah, isim majrur lah. Lepas tu apa lagi yang awak dah belajar? Macam fi'il mabni lil majhul, biasanya fi'il madhi, mudhari', amar, fi'il mabni lil majhul, isim fa'il, isim maf'ul, mubtada, khabar, itu maksud al-mawqi'. Maksudnya perkataan tu dalam kategori mana? Lagi ada soalan? Ada? Ada soalan ke? Okey, kalau tak ada, Alhamdulillah dah siap ni. Kalau ada apa-apa persoalan, boleh WhatsApp Ustazah untuk tanya. Saya rasa untuk petang ini setakat ini sahaja. Wallahualam. Kalau ada kekurangan ke apa tu, terlanjur kata minta maaf. Tolonglah buat ulang kaji. Kalau tak mampu nak belajar seorang-seorang, cari kawan, cari partner untuk share, untuk buat revision. Okay, itu saja daripada Ustazah. Wallahualam.